Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, fama kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan hidayahnya kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita ketahui, apabila masuk 10 terakhir daripada bulan Ramadan, beliau begitu bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana Ramadan qama wa nama. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bulan Ramadan beliau qama, maksudnya beribadah kepada Allah, wa nama, artinya beliau juga beristirahat. Fa idza dakhala al-ashru, dan apabila masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, syaddal mi'zar, beliau menggencangkan lagi ikat pinggang beliau. Artinya beliau lebih bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah. Wajtanaban nisa, dan beliau menghindari ataupun menjauhi istri beliau. Artinya apa? Beliau tidak lagi kumpul dengan istri beliau. Beliau memfokuskan di 10 terakhir di bulan Ramadan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di 10 terakhir bulan Ramadan merupakan anugerah yang sangat agung dari Allah bagi umat Nabi Muhammad. Kemudian waghtasala bainal adzanain, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi di antara 2 azan. Dimaksudkan al-murad bil adzanain, yang dimaksud dengan kalimat bil adzanain adalah adzanul maghrib wal isya. Dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi di waktu malam di bulan Ramadan di antara 2 adzan. Artinya setelah azan maghrib, setelah beliau berbuka, kemudian beliau melaksanakan mandi. Kama fassarahu hadis Ali radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diartikan, ditafsirkan daripada hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bainal isya'ain. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau mandi di antara 2 azan. Artinya setelah beliau melaksanakan sholat maghrib, setelah berbuka, kemudian beliau mandi, dan kemudian setelah itu beliau memasuki sholat isya, beliau lebih lagi semangat beribadah, bersungguh-sungguh di dalam beribadah di 10 terakhir. Wa kana yaghtasilu bainal isya'aini kulla lailatin, setiap malam beliau melakukan mandi. Dikatakan oleh ulama, itulah disunahkannya kita mandi di malam-malam bulan Ramadan, yakni minal ashril awakhir. Setiap malam beliau mandi, terlebih di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Inilah Nabi kita Muhammad. Beliau telah menggambarkan atau mengajarkan kepada kita, apabila datang 10 terakhir bulan Ramadan, beliau lebih lagi bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah. Sampai dikatakan dalam hadis tadi, wajtanaban nisa, beliau tidak lagi mendatangi istri-istri beliau.
karena beliau jauh lebih mengerti, lebih mengetahui keutamaan bulan Ramadan, terkhusus 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Beliau sendiri mengatakan bahwasanya akhiruhu itqun minan nar. Akhir daripada bulan Ramadan itu merupakan pembebasan daripada api neraka. Nah, ini adalah sebuah kesempatan bagi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita lebih lagi meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan, dan terkhusus lagi di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Dan kita harus lebih memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an dengan tadabbur, dengan tafahum, berusaha untuk memahami apa yang kita baca daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga menjaga sholat kita agar selalu senantiasa kita sholat di dalam keadaan berjamaah, baik itu di rumah ataupun di masjid bersama keluarga, anak dan istri kita. Itu adalah merupakan sebuah kesempatan bagi kita agar kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di 10 terakhir bulan Ramadan. Karena di antara kita tidak seorang pun bisa mengetahui apakah Ramadan tahun yang akan datang kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin bahwa Ramadan tahun depan kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, maksimalkanlah, jadikanlah Ramadan atau 10 terakhir Ramadan tahun ini sebagai ajang kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi adalah suri tauladan bagi kita. Maka layaknya seharusnya kita mentauladani beliau, mensuri tauladani beliau di dalam keseharian hidup kita. Jadikan beliau sebagai panutan, figur bagi kita, khususnya bagi anak dan istri kita. Terlebih lagi kita mentauladani dari akhlak dan cara beribadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang memaksimalkan kesempatan ataupun 10 terakhir di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan Allah menerima seluruh amal ibadah Ramadan selama ini, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita di tahun yang akan datang, Allah berikan kesempatan bagi kita untuk masih terus berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.